Pencemaran udara di Sungai Petani Kedah berpunca daripada kilang haram yang menjalankan aktiviti peleburan lubang. Pernah fikir tak kenapa ada pencemaran? Pencemaran tu ialah berlaku apabila kondisi sesuatu bahan tu berubah. Saya ambil contoh sebagai pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air ini berlaku apabila air itu berubah dalam 3 faktor. Yang pertama, faktor daripada segi bau. Yang kedua, rasa. Dan yang ketiga, warna. Yang mana kita tahu pencemaran air ini amat sinonim di Malaysia terutamanya. Hal ini kerana air adalah bahan yang mudah terarut. Pencemaran air terbahagi kepada 2, iaitu pencemaran air secara langsung dan yang kedua adalah pencemaran air secara tidak langsung. Yang mana kita tahu pencemaran air secara langsung ini adalah terikat dengan pencemaran dalam aktiviti industri. Yang kedua, pencemaran air secara tidak langsung datang daripada hasil bumi diserap dari air bawah tanah. Pencemaran air ini terbahagi kepada 4 faktor, iaitu daripada mikroorganisme patogen. Yang kedua adalah industri dalam sektor perkilangan dan sebagainya. Yang seterusnya adalah daripada pertanian, dari bahan buangan, baja dan racun. Yang terakhir sekali daripada komersial. Apa kesannya kepada ekosistem air itu sendiri? Yang pertama sekali kepada manusia. Kita tahu manusia perlukan air. Contoh, kita minum air setiap hari. Yang kedua, kepada ekosistem. Contoh, kalau kita ambil ekosistem haiwan, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, kepada rantai makanan itu sendiri. Yang terakhir, akan menghasilkan eutrofikasi. Langkah-langkah yang perlu kita ambil. Pertama, kita perlu jimat air. Seterusnya, kita kena urus sampah itu dengan lebih efisien. Ketiga, kita perlu guna bahan yang mudah larut. Contohnya, bahan organik yang dapat larut dalam tanah sebelum dialirkan ke sungai. Yang terakhir sekali, kita perlu amalkan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Contoh dalam artikel di Malaysia, sebuangan daripada kilang premis perniagaan dan kediaman dibuang ke dalam sungai Kampung Naran di Batu Maung, Pulau Pinang. Akibatnya, sungai itu dipenuhi sampah sarap dan bertoksik hingga ada yang melabel sebagai beracun. Pada indeks pencemaran air, terdapat 6 tahap ataupun kelas yang diklasifikasikan. Yang pertama sekali, tahap 1 iaitu tahap semula jadi. Yang kedua, tahap 2A iaitu yang perlukan rawatan secara biasa. Yang ketiga, tahap 2B iaitu sesuai untuk rekreasi. Tahap keempat adalah perlukan rawatan insentif. Yang kelima adalah untuk aliran sahaja, iaitu sebagai sungai biasa. Yang terakhir sekali adalah tahap tercemar teruk. Lebih 51 sungai di Malaysia tercemar di tahap ketiga dan keempat. Oleh hal demikian, wajar untuk kita sebagai rakyat Malaysia sendiri untuk memastikan air di Malaysia, terutama air sungai, tidak tercemar di kemudian hari. Nowadays, we are hearing so much of noises that sometimes you get irritated with noises. That we go here, we hear noise, we go there, we hear noise. But do you know that noise can cause pollution as well? So noise pollution is generally defined as a regular exposure or elevated sound level that may lead to adverse effect in human or other living beings. According to the World Health Organization, sound level less than 70 dB are not damaging to living organisms, regardless how long or how consistent the exposure is. Exposure for more than 8 hours to a constant noise beyond 85 dB may be hazardous. If you work 8 hours daily in closely approximately to a busy road or highway, you are very likely exposed to the traffic noise pollution. These types of noise pollution are so omnipresent in today's society that we often fail to even notice it anymore. Number 1, the street traffic sound from cars, buses, pedestrians and ambulances and etc. Okay. Number 2, construction sounds like drilling or other heavy machinery in operation. Number 3, sounds from airports, consistently elevated sounds from the air traffic, planes taking off and loading.
Number 4, workplace sound, often common in open space, offices, constantly loud music in a near commercial venues, industrial sounds like fan, generators, compressor, mills, train station traffics, household sounds from television set of music playing and a stereo, or computer vacuum cleaners, fans or coolers. So now I'm going to explain about the human disease caused by noise pollution. Okay, whether we realize we are subjected to it or not, noise pollution can be hazardous to our health in various ways. Number 1, hypertension. Second, hearing loss. Next is sleep disturbance. Next, child development. Let's look around at how noise pollution in Malaysia. In a study titled A Vision of Environmental and Occupational Noise Pollution in Malaysia, published in the Noise and Health Journal in 2014, Fu Keng Yuan from University Science Malaysia wrote, the potential implications of has been witnessed resulting the changes of blood pressure, hypertension, peripheral valve vasoconstriction and cardiovascular diseases. Comforting stress, the World Health Organization has deducted the health effect of noise pollution, but this can worsen over time. Progress up to rising stress hormones, and then your blood pressure goes up. As a result, an elevated cholesterol level, the risk of heart disease. Pencemaran udara telah menjadi masalah yang berterusan di banyak negara di rantau Asia Tenggara, dan Malaysia ialah salah satu negara yang paling teruk terjejas. Penyebab utama ialah jerebu. Ini adalah amalan penebasan dan kebakaran oleh petani dan kebakaran gambut yang ditutupi angin dari Indonesia, terutamanya Sumatera. Berdasarkan sejarah, negeri Sarawak pernah sehingga diisahkan darurat oleh kerajaan Malaysia pada era pimpinan Tun Dr. Mahathir pada tahun 1997. Semuanya gara-gara pembakaran terbuka dari negara jiran, iaitu kita Malaysia. Masalah tersebut tidak pernah reda sehingga ke hari ini. Rakyat Malaysia perlu membayar harga yang mahal kerana musibah yang punca daripada negara jiran kita. Sekali lagi tahun ini, negara kita Malaysia diselubungi pencemaran jerebu sehingga ada negeri diletakkan di bawah kategori sangat tidak sihat untuk bacaan indeks pencemaran udara Malaysia. Bertambah teruk lagi, satu demi satu penutupan sekolah akibat jerebu terpaksa diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi mengelakkan kesihatan kalangan murid dan pelajar sekolah terjejas. Bacaan EPU Malaysia terkini pada tahun 2022. Untuk mengetahui semua, data yang diperolehi ini adalah bersumber dari portal rasmi Jabatan Alam Sekitar Malaysia atau DOE. Agensi ini telah memberikan bacaan indeks API atau Air Pollutant Index of Malaysia yang terkini buat rujukan pada semua daripada masa ke semasa. Antara senarai kawasan terlibat, ini adalah data pencemaran udara di Malaysia yang dikongsikan di atas adalah membabitkan kawasan-kawasan utama seluruh negeri di Malaysia. Antaranya adalah Sabah, Sarawak, Selangor, Labuan, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Bacaan indeks pencemaran udara IPU sihat, tidak sihat, bahaya, sangat-sangat boleh disemak beza melalui jadual yang saya sebutkan tadi, iaitu seperti yang kita tahu, indeks API kita ialah 0 hingga 50 dikategorikan sebagai sihat, 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, 201 hingga 300 dikategorikan sangat tidak sihat, 300 ke atas dikategorikan sangat bahaya. Malaysia di tempat pertama pencemaran udara tertinggi di dunia. Ini adalah pemandangan matahari kemegahan akibat jerebu di Jalan Seri Aman, Lingga yang dirakam pada September jam 7 pagi. Foto ini diambil oleh bernama. Amat malang sekali apabila negara menyoroti statistik global dalam perkara yang tidak diingini. Usulan epidemik jerebu yang melanda negara sejak beberapa minggu yang lalu. Malaysia kini berada di dudukan teratas dalam senarai negara dengan pencemaran udara tertinggi di dunia. Berdasarkan cerapan indeks pencemaran udara IPU oleh Air Quality Index pada Rabu jam 6.20 pagi, Malaysia mencatatkan bacaan IPU 266. Ia merupakan bacaan tertinggi di dunia, diikuti Afrika Selatan 217, Indonesia 207
India 194 dan China 178.